Mana ni mana pasam? Oh, di mana ceramah itu? Dia datang ceramah. Cikgu Azmi datang sini. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ربنا يسر ولا تعسر ربنا تمم لنا بالخير ربنا زدنا علما وارزقنا فهما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpah rahmatnya dapat kita bersama-sama pada malam ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati pertemuan kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, sambungan kita daripada kitab An-Nasaihud Diniyah, nasihat-nasihat agama, karangan Al-Habib Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, sambungan pada Su'alu husnil khatimati wal khawfi min su'iha. Ini kita dah kongsikan sambungannya, iaitu al-khatmu bis su'i lil usatil wal mubtadi'ati ghaliban. Baik, dalam pertemuan bulan lepas kita telah kongsikan berkenaan dengan permintaan kita supaya Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan juga kita minta supaya dijauhkan daripada kematian su'ul khatimah. Lalu dibawakan beberapa potong ayat Al-Quran dan juga beberapa hadis Nabi SAW, serta pandangan para ulama salaf berkenaan dengan husnul khatimah dan juga su'ul khatimah. InsyaAllah pada malam ni sambungannya al-khatmu bisu'i lil usati wal mubtadi'ati ghaliban. Kematian dalam keadaan su'ul khatimah itu adalah untuk orang-orang yang melakukan maksiat serta melakukan perkara-perkara yang bid'ah. Secara ghalibnya begitulah dia kata, secara kebiasaannya begitu. Baik, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa'lam, ketahuilah, annahu kathiran ma yakhtimu bis-su'i lilladhina yatahawanuna bis-salati al-mafruḍah waz-zakati al-wajibah walladhina yatatabba'una 'awratil muslimin walladhina yanqusuna al-mikyala wal-mizan walladhina yakhda'una al-muslimin wa yaghushunahum wa yulabbisuna 'alaihim fi umuri ad-din wad-dunya. Ketahuilah olehmu bahawasanya banyak
kematian yang diakhiri dengan su'ul khatimah itu berlaku kepada orang-orang yang mereka ini mengambil mudah tentang solat fardu 5 waktu. Yatahawanun maksudnya mereka bermudah-mudah. Dia tak ambil berat, tak ambil kisah. Ramai hari ini di kalangan masyarakat kita orang-orang Islam yang tidak endah dengan kefarduan solat fardu lah. Solat sunat tak kisah, solat fardu. Ini ramai. Tunggu daripada pukul berapa tuan? Pukul 5. Awal lagi. Daripada pukul 10 pagi untuk malamnya. Tak apalah, kau boleh semayang kan. Dan juga mereka yang ringan-ringankan ataupun mengambil mudah tentang pelaksanaan bayaran zakat yang wajib, serta mereka yang suka mengikut ataupun yatatabba' ni maksudnya duk follow rapat perkara-perkara yang berkait dengan aib orang-orang Islam, auratil muslimin. Duk tengok apa kekurangan dia, tunggu masa nak serang je. Ini di kalangan masyarakat kita banyak yang melakukan hal yang demikian. Dia melihat aurat ataupun kelemahan orang lain, lalu dia melupakan tentang kelemahan diri dia sendiri. Yatatabba'un, kemudian dia cerita, dia gosip, macam-macam lah hari ni istilahnya kan. Dia pecahkan, dia sampaikan. Walaupun mungkin orang itu ada kelemahan, tetapi tidak wajar bagi seorang yang beragama Islam tatabbu' auratil muslimin. Dia mengikut. Jadi kalau kita tengok dari sudut ilmu bahasa Arabnya, disebutkan dalam bentuk yatatabba'un, ada syaddah kat situ. Kalau kita melihat kenapa Nabi menggunakan istilah itu, ada hadis yang menyatakan hal demikian, kerana tatabbu' itu membawa maksud melakukan secara berulang-ulang. Banyak kali duk tengok, tak dapat mengendap, pergi tengok tak jumpa. Tanya orang tu, nak korek segala kelemahan yang ada pada orang Islam yang lain, sambil dia melupakan kelemahan diri dia. Ini kebiasaannya orang ini, matinya ialah su'ul khatimah. Seterusnya dia kata, orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, kebiasaannya mereka yang menipu dalam perniagaan dengan cara yang qusunal mikyala wal mizan. Mereka mengurangi timbangan dalam perniagaan. Baik, tafsiran ulama kita pernah bahas dalam kitab dosa besar sebelum ni, Al-Kabair, berkenaan an-naqsu fil mikyali wal mizan, pengurangan dari sudut timbangan dalam perniagaan. Hari ini tak semua orang berniaga, dan yang melibatkan timbangan tu tak banyak pun kan. Maka dengan sebab itu tafsiran ulama terhadap apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, wailul lil mutaffifin, wail bagi orang-orang yang mengurangi timbangan, itu termasuk orang-orang yang curi tulang dalam pekerjaan pun masuk juga. Orang-orang yang mengabaikan tanggungjawabnya sebagai seorang bapa, anak dia, isteri dia, tak tahu apa benda yang mereka lakukan, dan tak ambil endah pun tentang solat mereka, tak ambil endah pun tentang pelaksanaan apa yang telah diwajibkan oleh Allah ke atas isteri dan anak-anak mereka. Ini mereka dimasukkan ataupun termasuk di kalangan orang-orang yang wailul lil mutaffifin, ataupun orang-orang yang qusunal mikyala wal mizan. Ini kata, aku tak berniaga, aku tak masuk Saya tak bisnes, tak berniaga buah kan. Tak berniaga buah, jadi aku tak masuk lah. Yang berniaga buah tu tepi jalan tu, ramai-ramai tu, ni buah ni semua ni wailul lil mutaffifin, dia kata. Dia lupa bahawa apabila dia menipu dalam pelaksanaan tugas dia, ataupun dia tidak mengambil tanggungjawab penuh terhadap anak isteri dia, mereka juga dikira sebagai orang yang disebutkan tadi.
walladzina yakhda'una almuslimin wa yaghushunahum wa yulabbisuna 'alaihim fi umurid din wad dunya. Mereka yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, kebiasaannya juga dia kata adalah orang-orang yang mereka itu menipu orang-orang Islam lain. Tipu saudara dia. Wa yaghushunahum, bohong, tipu bohong samalah, tapi bahasa Arab ni banyak sikit. Helah kan, yakhda'un, yaghushun wa yulabbisun. Ini semua tergolong dalam satu ataupun perkataan seerti, menipulah. Tapi bahasa Arab ni banyak sikit. Antara satu perkataan dengan perkataan yang lain dia membawa maksud yang berperingkat. Yakhda' ni tipu, teruk juga. Yaghush, ghash, teruk juga tipunya. Yulabbisun, tipu juga, teruk juga. Di semua perkataan yang digunakan ini menunjukkan bahawa perangai yang teruk, maknanya tidak menunjukkan sikap yang sebenar kepada orang Islam. Maknanya hari ini kena berhati-hati dengan orang Islam yang mereka ini tugas mereka menipu saudara mereka yang lain. Tipu, tak jujur dalam percakapan. Depan cakap lain, belakang pelaksanaannya lain. Depan kami sama-sama kan, belakang oi jauh beza tu. Ini menipu sehingga melibatkan nyawa. Ini lagi teruk. Walladzina yukadzibuna awliya Allah wa yunkiruna alaihim bighairi haqqin, termasuk di kalangan orang-orang yang boleh juga dikatakan masuk tergolong matinya su'ul khatimah, iaitu mereka tidak mempercayai tentang awliya Allah. Bahasa kita wali-wali Allah. Siapa wali Allah ni tuan-tuan? Ini perbahasannya panjang sikit lah. Tapi secara mudah difahami bahawa waliullah itu ialah orang-orang yang hubungan dia dengan Allah Ta'ala tu rapat. Itu waliullah. Hubungan dia dengan Allah Ta'ala tu rapat. Jangan kita faham waliullah ni macam kefahaman orang biasa. Wali Allah ni adalah orang-orang yang boleh berjalan atas air, contoh. Waliullah ni adalah orang yang boleh terbang, contoh. Ya, berkemungkinan boleh. Macam mana kalau Tuhan nak bagi kan? Tapi bukan itu yang dinantikan. Ni tak terbang lagi ni, maknanya bukan waliullah ni. Tak. Waliullah ni siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah, melaksanakan titah perintah Allah. Tuan-tuan ni depan saya ni waliullah belaka ni. Ada sungguh? Sungguh. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna waliyallahu alladhina amanu. Sesungguhnya wali Allah Taala itu siapa dia? Orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman tu? Tuan-tuanlah beriman kepada Allah Taala. Orang beriman, apa makna iman? At-tasdiqu bil qalbi wan nutqu bil lisani wal amalu bil jawarihi. Itu maksud beriman. Iman maksudnya percaya dengan hati, ungkapan dengan lidah, kemudian pelaksanaan dengan anggota tubuh. Jadi kalau kita percaya pada Allah, kita mengucap kalimah syahadah, kita melaksanakan titah perintah Allah, wali belakang. Orang-orang yang disebutkan sebagai waliullah ataupun mereka ini adalah orang-orang yang mengikut perintah Allah, maka layak untuk Allah Ta'ala bantu mereka. Apa kesudahan waliullah ataupun apa matlamat yang nak capai dalam kehidupan kita ni sebagai orang yang beriman? Kita nak menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun tu yang kita kata dalam bulan Ramadan tu, kita bawa sampai di luar Ramadan. Jadi kalau kita dah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa balasan Allah pada orang yang bertakwa? Apa balasan Allah Taala pada orang yang bertakwa? Jelas Tuhan sebut dalam ayat yang tuan-tuan yang kita hafal, yang kita namakan ayat 1000 dinar tu, ibu ayah sekalian. Apa dia? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, apa dia punya jawab syarat dia ataupun apa nama panggil ayat pelengkap dia? Yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan untuk dia itu jalan keluar daripada segala masalah yang menimpa dia. Macam mana nak bertakwa kepada Allah?
Tu hak pagi tadi, tengah hari tadi, bukan pagi tadi, tengah hari tadi Tok Khatib kita pesan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kan kita dah bahas tentang takwa sebelum ni. Apa itu takwa? Mudahnya takwa tu al-imtithalu bi awamirillah wal ijtinabu bi nawahillah. Ikut segala titah perintah Allah, tinggalkan segala larangan Allah. Jadi kalau kita dah ikut semua yang Tuhan suruh, semua, tuan-tuan muhasabah balik. Tuan-tuan ikut tak? Kita ikut tak? Saya ikut tak? Ibu ayah sekalian ikut tak? Apa yang Tuhan suruh? Setakat ni ikut. Ikut. Mungkin sunat tu kurang sikit lah. Tak apalah, tapi ikut tak? Ikut. Yang Allah Ta'ala larang kita tinggalkan tak? Tinggal. Dah tu. Kalau macam tu, tuan-tuan, bertakwa lah tu. Bila bertakwa, janji Allah, yaj'al lahu makhraja. Segala masalah yang menimpa dia, ada jalan keluar. Tidakkah itu waliullah punya balasan? Cuma kita tak perasan lah, oh, aku wali ke? Dia tak kata begitu kan? Sebab tak berasa macam berapa nak wali lagi kan? Kita sebab kita duk berasa wali ni maknanya, oh dia daripada Bukit Lancong nak sampai ke Surau An-Nur ni pejam mata buka sampai. Kita berasa begitu. Orang yang ikut titah perintah Allah, dia berada dalam golongan yang bertakwa. Bila dia bertakwa, Allah Ta'ala akan keluarkan dia daripada segala masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Ta'ala akan rezekikan dia pada kira-kira yang dia tak sangka tiba-tiba dapat rezeki. Kan? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala lagi dalam ayat yang selepas itu, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala akan mudahkan segala urusannya. Orang dia tak apalah hang wali dia tak apa. Tak apalah orang tu wali, Allah Taala mudahkan urusan dia. Tuan-tuan, bila mana Allah Taala tolong kita, kerana apa? Kerana kita bertakwa kepada Dia, Allah akan tolong kita. Bila Allah tolong kita, segala masalah kita selesai. Segala masalah kita akan selesai. Tak ada rasa sakit kepala, tak ada rasa, semua dirasa mudah belaka. Ketika itulah natijah yang kita sebutkan sebagai waliullah. Cuma dia ada martabat dia lah. Martabat. Ada orang ni amal dia setakat ni, maka cara Tuhan tolong dia macam ni lah. Ada orang yang martabat ataupun amal dia lebih hebat lagi, maka cara Allah Ta'ala mudahkan urusan dia lebih lagi. Ada orang lagi banyak, lagi mudah. Begitu. Sebab takwa yang ada pada seorang itu sudah pasti bertingkat-tingkat. Beza antara saya dengan tuan-tuan. Tuan-tuan lagi tinggi, maka tuan-tuan dapat lebih mudah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti kata takwa tu berbeza-beza? Buktinya Allah Taala sebut dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu adalah orang yang paling bertakwa. Paling bertakwa. Maknanya kalau Allah Taala sebut dalam bentuk isim tafdil, isim maknanya ada maksud lebih, paling bertakwa maknanya ada orang yang kurang takwa dia. Kan? Takwa kita dengan takwa sahabat beza. Takwa kita dengan takwa orang Palestin lagi beza tuan-tuan. Dengan sahabat dah jauh sangat dah, tak payah nak ceritalah sahabat tu. Dengan orang Palestin jauh dah, dengan sahabat lagi jauh, dengan Nabi lagi jauh. Kan? Dan orang Palestin ni tengok maflah semangat ni tuan jauh kita perang cabut lari lah. Tak? Dia orang perang nak lari pergi perang. Tengok video kan, dia pergi letak bom dekat kereta kebal. Walhal orang Israel, tentera Israel dah bagi tahu dah, ni kereta kebal apa nama dia? Mirkava apa nama? Mirkava kan, nama pun nama canggih sangat kan. Paling mahal, paling teknologi lah. Dia kata apa? Boleh baca, boleh tahu, dia ada radar, boleh tahu siapa yang datang sekeliling. Sempat
mengelak daripada serangan. Kalau ada roket ke ada apa, ada serangan 335 biji, royuk macam tu je. Nak cakap apa lagi, kan? Kawan tu datang bawa bom pergi pelekat kat situ pula. Ya Allah, ini takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai komando, saya tak tahulah kok ada komando kalangan tuan-tuan ni kan. Saya pergi bagi sembang kat satu surau tu, pak cik tu kata, saya bekas komando Ustaz. Dia kata, apa yang saya tengok video yang Hamas buat tu memang gila lah Ustaz, dia kata. Memang gila lah. Dia komando, dia pun dah bertongkat dah tuan-tuan. Dia cerita pun gila, kita pun tak tahu, kita duk ingat gila dah komando kita tu. Kan? Lagi gila. Kan? Confident, yakin, tawakal, ini tak ada. Sebab tu penganalisis daripada, orang panggil dia Panglima Faiz Ad-Duwairi nama dia. Dia daripada Jordan ke Mesir. Dia selalu buat analisa tentang apa yang berlaku. Jazirah panggil dia kan, Jazirah Channel panggil dia. Dia ceritalah, dia kata Israel ada teknologi, ada duit, ada pasukan sokongan, ada macam-macam. Dia sebutlah. Tapi yang tak ada pada Israel ni al-imanu billah, iman kepada Allah. Itu je tak ada. Bila orang Palestin ni segala macam kekurangan, tapi bila dia ada iman, dia mengatasi segala-galanya. Sebab tu dia ni panglima perang duk buat analisis tentang peperangan, apa yang berlaku dekat situasi Gaza ni, pergerakan tentera Israel ni. Dia kata Israel dah kalah dah, dia kata Israel dah kalah, Israel mahzumah, dah habis lah. Maknanya apa? Bekalan adalah takwa. Siapa bertakwa tu? Ini kita sebut wali ni. Cuma dia tak pakai lah macam kita faham wali tu pakai serban, pakai jubah. Tengah perang nak pakai jubah apa tuan-tuan? Kan? Tengah perang zaman sekarang, seluar sintin je. Dia tengok video tu kan? Sintin seluar je. Pakai slipper, pakai slipper. Apalah, ini maqam waliullah. Ni kan? Pakai slipper, pakai t-shirt, bawa 1-2 je RPG Al-Yasin tu kan. Allahu Akbar. Ini waliullah. Tapi siapa yang tak percaya pada waliullah begini, maknanya martabat manusia yang di kalangan mereka ni ada peringkat-peringkat amal dia. Maknanya orang ni amal lebih, Tuhan bantu lebih, amal lebih, Tuhan bantu lebih. Dia tak percaya tu. Dia kata tak ada, semua manusia ni sama je. Barang siapa yang tak percaya begitu, maka dia kata ketika itu berkemungkinan dia juga boleh mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dia tak percaya tahap iman ni ada peringkat-peringkat. Orang ni amal lebih, sudah pasti Tuhan bantu dia lebih. Orang ini amal dia lebih, sudah pasti hubungan dia dengan Allah Ta'ala tu lebih. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan dalam hadis kan, hadis Qudsi, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada di kalangan umat ataupun hamba-Ku yang mereka itu yataqarrabu, mereka itu mendekatkan dirinya kepada Aku dengan cara banyak melakukan amalan-amalan sunat, amalan-amalan sunat. Sehingga disebabkan banyaknya amalan sunat itu, setiap tindakan dia itu akan disertai dengan panduan daripada Aku. Kaki yang melangkah akan Allah Ta'ala pandu, tangan yang bergerak akan dipandu oleh Allah Ta'ala, otak yang berfikir akan dipandu oleh Allah Ta'ala. Sebab apa Allah Ta'ala pandu pergerakan dia sampai ke tahap macam tu? Kata Allah, wa yaduhu alladhi yabtishu bihi wa ana, kata Allah Ta'ala, Aku adalah tangan dia ketika mana dia menumbuk. Itu bahasa literal dia lah. Maknanya pergerakan tangan dia itu dipandu oleh Allah Ta'ala. Wa rijluhu alladhi yamshi biha, dan kakinya yang berjalan itu Aku bersama dengan kakinya. Itu bahasa literalnya. Maksudnya setiap langkahnya itu dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa jadi macam tu? Sebab mereka ini banyak melakukan amalan-amalan sunat. Orang yang banyak melakukan amalan sunat, semakin hampir dia dengan Allah, semakin hampir dia dengan Allah, semakin hampir dengan Allah. Lagi bila mana dia hampir dengan Allah Ta'ala, itulah balasan yang Tuhan bagi. Baik itu, kalau kita baca sejarah pembukaan Baitul Maqdis zaman siapa nama tu? Salahuddin Al-Ayyubi. Dia memilih tentera-tentera yang
puasa sunat, semayang berjemaah. Betul tak? Itu syarat-syarat dia. Kita kata, pelik syarat tu kan. Sebab zaman kita zaman konsert kan tuan-tuan. Kita tak fikir, mesti ada syarat macam tu ke? Ya ada syarat macam tu. Sama juga syarat mereka yang dalam peperangan hari ini ni. Kan, dia ada satu katibah namanya Katibatul Huffaz. Satu batalion yang mengumpulkan orang-orang hafiz Al-Quran saja. Dan hafiz Quran ni bukan hafiz. Hafiz maknanya yang betul-betul mutqin dalam hafalan. Ibarat kata kalau kejut bangun tidur tu, bangun-bangun, sambung qul huwallahu ahad, boleh sambung tuan. Qul huwallahu ahad. Tengah mengantuk ni, Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Itu mutqin. Itu mutqin. Kalau tak mutqin macam mana? Sambung sabbihisma rabbikal a'la, sabbihisma rabbikal a'la yamutu fiha. Ni tak mutqin ni dah. Tu tak mutqin. Dan mereka ada katibatul huffaz, menjaga hafalan mereka. Mereka mesti solat subuh berjemaah, mesti puasa Isnin Khamis. Semua kemestian yang mereka buat itu menyebabkan mereka terpilih dan mereka menjadi orang-orang yang dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dia tak takut. Kan? Jadi barang siapa yang mengingkari benda itu, maka orang itu dia kata boleh jadi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dia tak percaya, tak ada. Semua manusia ni sama aja. Kadang-kadang kita nampak zahir dia tak bagus, tapi dalaman dia bagus. Kita boleh hukum macam tu pula. Kan? Nampak je tak pakai tudung tu, tapi sebenarnya iman dia tinggi pada kita. Nak kata apa tuan-tuan kalau gitu? Kan? Karut betul lah. Kan? Nampak je zahir tu tak tutup aurat, tapi dia semayang malam. Masya Allah, lagi dahsyat pada kita. Orang yang betul-betul semayang, dia tidak akan buat maksiat. Confirm tuan-tuan, confirm. Buktinya apa? Testimoninya tuan-tuan lah. Buktinya tuan-tuan. Tuan-tuan buat maksiat tak? Sikit-sikit lah. Tak ada pergi minum arak ke? Malam ni lepas isyak pergi minum arak tak? Tak ada lah. Malam ni bosan lah Tok Haji, jom pergi lorong Haji Taib ke apa? Tak ada. Sebab apa? Sebab kita tak fikir benda tu. Orang yang solat, dia takkan buat maksiat. Buktinya Tuhan sebut, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Ini dah ditulis ayat ni. Ni ada tulis. Wa aqimis salah, dan dirikanlah salat. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kamu daripada melakukan fahsya dan juga munkar. Wala dzikrullahi akbar. Ada tak ada dah? Sekat tu kan. Jelas. Jadi maknanya tuan-tuan ibu ayah sekalian, itu maksud kalau kita mengingkari benda itu akan menyebabkan seseorang, kata Syekh Al-Haddad, boleh menyebabkan seorang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wa min akhwafi ma yakhafu minhu ala sahibihi su'ul khatimah al-bid'atu fid din wa kadzalika idmaru syakki fillahi wa rasuli wal yaumil akhir. Dan di antara perkara yang sangat-sangat menakutkan yang menyebabkan seorang itu boleh mati dalam keadaan su'ul khatimah, iaitu dia melakukan perkara-perkara yang bid'ah. Maksud bid'ah ni, maksud Al-Habib, ialah benda-benda bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah ni ada dua tuan-tuan ya. Imam Hasanul Banna sebut ada dua. Satu bid'ah yang memang tak ada langsung lah. Satu lagi namanya bid'ah al-idhafiyah. Bid'ah idhafiyah ni macam tuan-tuan buat lepas isyak lagi, tuan-tuan buat apa? Baca surah Al-Mulk. Bacaan surah Al-Mulk tu tuan-tuan bid'ah tuan-tuan. Ramai-ramai pula tu bid'ah, tapi bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah ma fi muskilah, tak ada masalah. Dia yang bid'ah ini maksudnya yang dalalah ini bid'ah yang tak pernah dibuat oleh Nabi SAW. Bacaan surah Al-Mulk memang digalakkan dalam agama kita ni, cuma tambah sikit daripada bentuk dia. Apa bentuk dia? Bentuk dia kita baca ramai-ramai lah. Sebab kalau balik rumah lagi pakat-pakat buka berita dah kan? Balik rumah lagi nak telan cucuk lah, nak cicah biskut lah contoh kan. Dia dah tak ada masa nak baca, lagi pula tak hafal, maka kita pun print satu-satu bagi
Itu bid'ah semua tu, tapi idhafiyah. Kan? Ni kuliah macam ni mana ada Nabi buat selepas solat maghrib? Setiap selepas maghrib mesti ada kuliah. Siap bermain. Ini bid'ah idhafiyah. Kuliah macam ni, baca kitab daripada kulit ke kulit. Ini bid'ah tapi idhafiyah, untuk memahamkan masyarakat tentang agama. Yang tak boleh tu ialah bid'ah pi tawaf surah An-Nur 7 kali. Maka barang siapa yang tawaf surah An-Nur 7 kali, syurga paling tinggilah untuknya. Ini bid'ah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tidak ada contohnya. Sebab itu, ialah walaupun benda tu khilaf lah, golongan mutasyaddid yang keras, ekstrim, semua benda tak kena, bid'ah. Perang lawan Israel pun bid'ah, tuan-tuan. Tak sungguh. Tuan-tuan tak tengok channel-channel golongan, minta maaf ni Ustaz Salafi marah. Saya kawan-kawan saya pun ramai kat Salafi ni, tuan. Ni hadirin. Tak, kita wasatiyah, kita tengah-tengah. Kan? Ada golongan Salafi Mesir, dia kata apa ni, Abu Ubaidah ni tutup muka, tak sunnah. Nabi perang buka muka. Lah nak cerita pasal kawan tu tutup muka ya. Kat Abu Ubaidah jurucakap Hamas tu kan tutup muka kan. Orang panggil dia Al-Mulatham, tutup muka dengan serban. Dia kata orang kalau betul-betul berjihad ikut sunnah Nabi, buka muka. Kemudian dia kata apa? Kalau betul-betul Abu Ubaidah in kunta sadiqan, ni saya dengar ceramah dia. Dahsyat semangat dia, tuan-tuan. Ya Abu Ubaidah in kunta sadiqan jahidu bis sunan, dia kata. Wahai Abu Ubaidah, kalau kamu betul-betul nak berjihad jalan Allah Ta'ala, kalau kamu jujur, maka berjihadlah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa sunnah Nabi yang dimaksudkan? Tengah-tengah dia ceramah tu, Syekh ni dia pakai serban kan, dia tak serban kat atas tu. Dia kata jahidu bis sunan, jahidu bis sunan. Dia tutup dia punya muka. Dia nak pilih apa? Perempuan-perempuan Gaza tak pakai purdah. Itu. Dia nak pilih perempuan-perempuan Gaza tak pakai purdah. Wahai Abu Ubaidah, wahai Al-Qassam, sebelum kamu nak serang Israel, kamu jihad dulu dengan rakyat kamu. Suruh dia orang tutup aurat dengan sempurna dulu. Cakap macam tu, tuan-tuan. Kawan ni dah syahid habis dah. Ni ustaz kita hak mai jadi imam kita ni pun dah syahid dah. Kan? Moga-moga masuk syurga dah, tuan-tuan. Kena tembak roket bukan calang-calang. Saya tanya macam mana imam kita boleh syahid ni? Saya tanya kawan dekat Hamzah Darabi sana kan. Kawan saya tanya. Dia kata kena 5 roket, tuan-tuan. 1 roket 1 tan. Sebab nak bunuh imam kita ya. Bukan jalan-jalan hak main imam ni. Tak. Lepas tu suruh orang berjihad, tutup aurat dulu. Han nak cakap pasal tu, di Riyadh tu duduk tengah buat apa tu? Konsert sebulan. Sebulan. Mausimur, apa dia panggil? Mausimur Riyadh. Musim Riyadh kan, apa panggil? Dia ada karnival 1 bulan. Ini payah nak cakap. Orang tak faham situasi ni, payah. Betul dia belajar kitab Bukhari, kitab Muslim. Bagus. Semua Sunan Sittah, semua dia dah belajar. Kan? Kalah kita lah buat hadis Nabi ni. Tapi malangnya, ini kata hidayah ni. Hidayah ni, seorang syekh tu saya dengar, dia punya khutbah, syekh daripada Bahrain, khutbah. Nama dia Syekh Taufiq As-Sa'ir. Khutbah Jumaat dia, tuan-tuan, daripada mula peperangan Taufan Aqsa sampai hari ni. Mungkin hari ni saya tak dengar lagi dia punya khutbah. Tajuk dia semua tentang Palestin. Dia balas balik apa yang disebutkan oleh Syekh tadi ni. Jahidu bisunan. Dia kata, ya Luka' ibni Luka'. Dia kata Luka' ni ibarat kita bahasa kita ni, kalau orang Melayu kita panggil apa? Pak Pandai lah. Tapi Arab dia ada juga Pak Pandai dia, nama dia Luka'. Luka' bin Luka'. Wahai Luka' bin Luka', jahid bis samti. Jihadlah kamu dengan diam. Jihad kamu dengan diam. Daripada hang kata ke orang yang sedang berjihad, berperang dengan betul-betul musuh Allah Ta'ala ni, daripada hang duk cakap macam tu, lebih baik hang diam, lagi bagus. Ataupun maksud dia, wahai Luka' bin Luka', kan, kamu jihadlah dengan cara kamu, iaitu kamu duduk di rumah, jangan berperang. Tuan-tuan, apa akibat kalau tidak berjuang jalan Allah Ta'ala? Azab Allah Ta'ala, na'udzubillah. Kita nak pergi sana, tak mampu dah tak? Kita buat cara kita. Cara kita sampaikan. Ini jihad juga ni, tuan-tuan. Menaikkan semangat
kita baca kunut nazilah, kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita bagi sumbangan, kita sedarkan masyarakat kita, itu jihad. Kira sikit sangat nak banding dengan mereka ni. Hari ni baru gejatan senjata 5 hari kan, 5 ke 6 hari kan, masuklah bantuan apa sikit semua kan. Ala kulli hal, tapi tetap tak samalah martabat kita dengan mereka, jauh beza antara kita dengan mereka. Maka dia kata, tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang disebutkan dengan bid'ah tadi ni, barang siapa yang melakukan bid'ah yang disebutkan tadi, yang dalalah itu, maka kematian juga boleh jadi kematian su'ul khatimah. Allahumma ya arhamar rahimin, nas'aluka binuri wajhikal karim anta tawaffana muslimin. Dia kata, wahai Allah, Tuhan yang maha pengasih, kami doa, kami memohon, kami meminta kepadamu dengan cahaya kebesaranmu yang mulia, bahawa matikanlah kami sebagai seorang muslim, dan jadikanlah kami, temukanlah kami dengan orang-orang yang soleh fi afiyatin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya dia nak kongsikan dengan kita nasihat yang seterusnya, al-amru bil i'tisami bihablillah wan nahyi 'anit tafarruqi. Perintah supaya berpegang teguh dengan tali Allah dan juga cegah daripada berpecah belah. Hari ini umat Islam berpecah belah. So perintah al-aslu dalam agama kita ni, kita kena bersatu hati, kena bersepakat. Walaupun kita ni pelbagai negara, tetapi kita kena bersepakat pada satu perkara, iaitu wahdaniyatullah. Itu tak boleh, tidak mesti kena sepakat benda tu. Maksiat, kalau dia maksiatlah, itu kita kena sepakat. Tak boleh kita nak bergaduh, kata ini bukan maksiat, ini tak, maksiat soleh, ini kita sepakat. Allah Ta'ala tu esa, Allah Ta'ala tu esa, kena sepakat benda tu. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Disebabkan Allah Ta'ala tahu bahawa manusia ni, kita ni suka pecah belah, maka Allah Ta'ala bagi satu arahan pada kita. Ini wajib ni tuan-tuan, al-amru alal wajib, suruhan yang menunjukkan wajib. Tidak ada orang kata apa, suruhan ni bukan, ini tak wajib, tak ni sunat, tak, ini wajib. Kata Allah Ta'ala, dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah jami'an, wahai seluruh orang Islam, wala tafarraqu, janganlah kamu bercerai-berai. Amrun bil i'tisami bidinillah, arahan supaya kita berpegang teguh dengan agama Allah. Wa huwa at-tamassuk wal akhdhu bihi, iaitu kita pegang betul-betul, ambil betul-betul. Wal istiqamatu alaih, dan istiqamah di atas jalannya. Wal ijtima'u ala dhalik, dan kita berkumpul di atas perkara yang demikian. Wa nahyun 'anit tafarruqi fih, dan cegahan daripada kita berpecah pada sudut itu. Li'annal jama'ata rahmatun wal firqatu 'adzabun, kerana sesungguhnya berkumpulan itu adalah rahmat, wal firqata 'adzabun, dan pecahan itu ataupun perpecahan itu adalah satu azab. Ini memang azab dah tuan-tuan. Umat Islam ditimpa dengan azab sebab kita berpecah. Kita berpecah. Tengok kawan-kawan kita, negara sekeliling ada tolong? Tak ada tuan-tuan, tak ada. Pagi tadi awal pagi tadi Abu Ubaidah dia seru, ya ahlal Urdun, wahai orang-orang Jordan. Dia panggil gitu kan. Tu panggil elok lah tuan-tuan. Panggil elok. Awal-awal masa ucapan dia tu, masa dia punya ucapan yang awal-awal tu, dia perli. Masa dia perli tu, ramai pula orang Arab marah dia. Hak puak-puak tak tolong ni marah tuan-tuan. Apalah kata kami dah tolong banyak Dia perli macam mana? Dia kata, kami tidak mahu apa-apa daripada masyarakat Arab ataupun bangsa Arab, melainkan duduk diam saja dekat rumah. Dia perli macam tu. Kami tidak perlukan apa-apa bantuan daripada orang Arab, melainkan mereka hanya tidur sahaja. Macam itulah lebih kurang. Oi, marah masa tu. Orang Arab marah, orang Saudi boleh marah. Buat video tuan, buat video ni rakyat dia lah, bukan kerajaan dia, rakyat dia. Buat video di TikTok. Dia kata apa, Abu Ubaidah duk panggil kita ni, duk kata kita macam-macam ni. Nahnu munsyaghilun. Dia kata kami duk tengah sibuk ni untuk membangkitkan, untuk membangunkan negara kami. Dia kata kami tak mau tolong Palestin sebab kami sedang sibuk untuk memajukan negara kami. Apa majunya tuan-tuan? Orang Eropah dah tinggal dah benda-benda lara tu. Ramai orang masuk Islam, tuan-tuan tengok kan? Ramai orang baca Quran, ramai orang faham Quran, ramai orang menangis, ramai orang sokong Palestin. Kan graf yang dikeluarkan dekat US, anak-anak muda dekat US majoriti sokong Palestin. Yang 3 orang tua-tua je yang sokong Israel.
Tapi dia punya tu mencanak naik sokongan keadaan Palestin. Amerika, Saudi baru nak ambil, jahat Amerika tu baru nak masuk dekat Saudi. Lambat. Tu kata lambat. Orang dah tinggal dah, hang baru nak ambil. Orang dah sakit kepala dah dengan hiburan, hang baru nak berhibur. Lambat. Sedangkan Tuhan dah bagi dah hiburan untuk kita, pada hiburan kita. Quran kan? Salah seorang, tuan-tuan tengok video, tuan-tuan terkejut lah. Tapi saya tak apalah, tuan-tuan carilah sendiri ya. Nak bagi tahu, teruk kan? Dunia hari ni sangat teruk. Dan kita berpecah bukan sikit-sikit. Cuma alhamdulillah, Allah Ta'ala masih lagi memenangkan suara-suara orang-orang yang soleh. Alhamdulillah. Lepas tu nampak kemenangan tu. Orang soleh ni banyak bagi doa, bantuan. Lepas tu kawan-kawan kita dekat sana tu masih lagi sabat, kukuh dengan perjuangan mereka. Walamma kana qiwamu hadha ad-din syarif aslu bil ijtima' wal mu'awanatu wattihadul kalimah kana al-iftiraqu fihi wa'ada bil musa'adatu ala iqamati mujiban liwanihi wa dha'fihi. Dia kata kalaulah rusuk, apa panggil pasak, bukan rusuk, kalaulah pasak utama Islam itu iaitu ijtima', bersama-sama, tolong bantu antara kita, bersatu hati, bersepakat. Bersepakat tak seperti ni dalam satu, bersepakat. Orang ni tak apa, tapi kita sepakat dalam perkara yang kita setuju. Kalaulah benda itu berlaku dalam kalangan kita, pasti kita akan jadi mulia. Dan kalau kita tinggalkan benda itu, maka wajarlah kita ini mendapat kehinaan. Fa zahara anna al-ijtima'a fi ad-din aslun kull khairin wa salahin. Maka jelaslah bahawa kita bersepakat dalam bab agama ni, terutamanya itu adalah perkara yang paling asal sekali untuk menegakkan kebaikan serta benda-benda yang positif. Wa tafarruqu fihi aslun kull syarrin wa bala'in. Dan perpecahan padanya itu adalah asal ataupun penyebab kepada setiap kejahatan dan juga bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk pada kita, menjadikan kita orang-orang yang mulia di sisinya, orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya, orang yang istiqamah dengan kebaikan, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan cara kita yang sangat sedikit ni tuan-tuan. Tapi yang sangat sedikit ini kita doa supaya ia menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di hari akhirat. Kan nak bayang dengan sahabat-sahabat kita tu sangat jauh. Tapi alhamdulillah, tuan-tuan itu salam tak dengan tuan imam kita? Kok nanti hari akhirat dia kenal, ni surau An-Nur kok dia boleh bagi apa? Syafaat kan? Jadi kalau kita fikir-fikir balik tak sangka kita berkawan dengan orang yang soleh, orang-orang yang maknanya yalah kita tak puji lebih, tapi kita kata apa, nahsibu indallahi annahu syahid. Kita mengharapkan bahawa dia berada di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan syahid. Yang baik itu daripada Allah Taala. Terkasar bahasa, mohon maaf, kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman warzuqna fahma. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurhum ala aduwwika wa aduwwihim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.